Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Okey, pada petang ini saya akan memberi sedikit taklimat semakan dokumen pendaftaran pelajar baharu diploma sesi 3 2020. Okey. Bersama saya Encik Abdul Hakim bin Muhammad Adnan, Unit ACP KPM Indra Mahkota. Okey, sebelum tu saya nak setiap dan semua pelajar sediakan apa? Buku panduan yang telah didownload lah, maknanya buku panduan ada dengan pelajar sekarang. Buku panduan semakan dokumen pendaftaran. Harapnya buku panduan tu bersama-sama pelajar sekarang lah, sebab kita boleh sama-sama semak dan sama-sama lihat apa yang penting, apa yang perlu ada. Dan supaya pelajar tahu yang mana kena isi dan yang mana kena sediakan lah. Okey, kita sama-sama semak. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah surat tawaran daripada MARA. Maknanya surat tawaran daripada MARA untuk program pengajian di Kolej Profesional MARA. Maknanya ini surat tawaran untuk mengikuti program pengajian di Kolej Profesional MARA. Okey, pastikan nama dan alamat pelajar adalah milik kamulah. Maknanya kena tengok nama, alamat, nombor IC tu adalah nombor IC kamu sendiri. Maknanya surat tawaran yang kamu terima tu adalah milik kamu. Okey, pelajar tengok pada program yang pelajar dapat, kolej mana pelajar dapat, tempoh pengajian dan tarikh lapor diri. Pelajar boleh tengoklah. Maknanya kena tengok semualah. Kena bila dapat surat tawaran ni kena tengok dan baca sampai habislah. Okey, perkara 2 pelajar baca. Boleh bacalah perkara 2 tu. Perkara 2. Perkara 3 adalah mengenai yuran pendaftaran. Okey, perkara keempat, ini penting. Saya nak pelajar take note perkara keempat ni. Okey, tawaran ini akan terbatal dengan sendirinya jika saudara-saudari gagal untuk membuat pengesahan setuju terima pada tarikh yang telah ditetapkan dan bayaran tidak akan dikembalikan sekiranya saudara-saudari gagal untuk membuat pengesahan setuju terima dan gagal melapor diri semasa hari pendaftaran. Saya nak pelajar take note perkara 4. Maknanya kena take note. Kena baca dan faham. Baca dan faham. Okey, seterusnya perkara 5. Ini adalah biasa, pelajar boleh baca. Okey, dan kita settle surat tawaran. Dan surat tawaran ni setiap pelajar akan dapat surat tawaran. Setiap pelajar akan menerima surat tawaran. Okey. Okey, seterusnya ini adalah panduan pendaftaran pelajar, panduan pendaftaran program Diploma Kolej Profesional MARA sesi 3 2020 ambilan November. Pelajar sekarang ni adalah ambilan November. Okey. Untuk perkara 1 pelajar boleh baca. Kena bacalah perkara 1 ni. Perkara 1 ni penting. Selepas pelajar bersetuju menerima tawaran ini, apa perlu pelajar buat? Maknanya kena baca. A, B, C tu kena baca. Belajar kena baca dan faham. Yang kedua, yuran. Yuran pengajian. Yuran pengajian dikecualikan sepanjang tempoh pengajian bagi semua pelajar. Maknanya yuran pengajian dikecualikan sepanjang tempoh pengajian bagi semua pelajar. Okey lah. Kena baca.
2.1, 2.2. Okey, ini adalah struktur yuran yang kamu bayarlah. Maknanya pelajar bayar RM186 tu apa? Maknanya kena baca, kena tengoklah sini apa apa dah? Apa yang pelajar bayar yuran tu, apa yang apa dah panggil? Pecahan yuran tu. Pecahan yuran itu. RM186 lah. Pelajar boleh tengoklah. Kena tengoklah apa yang pelajar bayar. Okey. Seterusnya ini pun sama, yuran lagi. Okey, tengok nombor 4. Nombor 4 adalah yuran lain perlu dibayar. Okey. Untuk yuran koperasi dan yuran muafakat. Ni kena take note jugalah. Yuran koperasi dan muafakat. Yuran koperasi dibayar sekali dalam tempoh pengajian sebanyak RM22. Maknanya sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Tempoh pengajian 2 tahun, RM22 sahaja. Kalau 2 tahun setengah, RM22 sahaja. Maknanya sepanjang tempoh pengajian kena bayar sekali sahaja sebanyak RM22. Okey. Seterusnya, yuran muafakat yang perlu dibayar adalah sebanyak RM120 dalam tempoh pengajian di mana RM70 untuk semester 1 dan RM50 untuk semester 4 pengajian. Maknanya total semua RM120. Maknanya sebelum tamat pengajian tu kena settlekan yuran muafakat berjumlah RM122 RM120 lah. Maknanya jika tak sampai RM120, maknanya kena bayar sehingga RM120 lah. Dah, harap pelajar faham lah. Okey. Dan C adalah yuran koperasi dan badan muafakat perlu dibayar secara atas talian. Dah, kena bayar secara atas talian. Okey, untuk Kolej Indah Mahkota nombor 4 maknanya pelajar kena rujuklah alamat nombor akaun koperasi, nombor akaun bagi muafakat. Okey lah. Pelajar kena take note lah benda ni. Okey, seterusnya ini nombor 3 adalah tata cara pendaftaran di kolej. Ini untuk pendaftaran di kolej lah. Okey, kita teruskan ke 3.2. 3.2. Pelajar dikehendaki mengisi, melengkapkan dan membawa dokumen pendaftaran berikut bagi persiapan pendaftaran di KPM. Maknanya kena ada dokumen tu. Kena mengisi, melengkapkan dan membawa. Dah. 1 buku pendaftaran pelajar, 1 set salinan asal. Dah. 2 dokumen perjanjian mara, 3 set salinan asal. Okey. Maknanya pelajar kena ada benda tu, buku pendaftaran pelajar dan dokumen perjanjian mara. Maknanya sebelum hantar kepada kita, benda tu kena ada dah. Kena ada. Mesti ada dan wajib ada lah. Okey, 3.3. Pelajar dikehendaki membawa dokumen asal dan 1 salinan fotokopi yang telah disahkan bagi semua dokumen yang diperlukan seperti di bawah semasa sesi pendaftaran di kolej. Okey. Untuk sesi November ni, kita tak ada pendaftaran secara fizikal di kolej. Maknanya pelajar daftar melalui online kan. Maknanya pelajar daftar melalui online. Dan semasa mengisi form tu, kita dah minta pelajar untuk upload perkara-perkara yang penting lah. Maknanya sebelum pelajar upload perkara-perkara yang penting tu, pastikan dokumen yang perlu disahkan benar
mestilah disahkan benar. Dah. Maknanya apa semua tu dokumen yang asal mesti disahkan benar. Disahkan benar. Kena disahkan benar sebelum pelajar upload dan hantar kepada pihak kita lah. Okey. Dan baca betul-betul apa yang perhatian ni tulis lah. Pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar jika tiada dokumen asal dan salinan fotokopi yang telah disahkan. Maknanya salinan fotokopi itu tidak disahkan, pelajar tidak dibenarkan mendaftar. Dah. Tidak dibenarkan mendaftar. Maknanya sebelum pelajar upload segala dokumen yang kita minta tu, pelajar kena disahkan benar. Kena disahkan benda tu. Okey. Untuk disahkan ni, kita adalah daripada pegawai kerajaan kumpulan pengurusan dan profesional. Kumpulan A, pengetua, guru besar, guru penolong kanan, penggawa, penghulu, ketua kampung, ketua kaum, ketua anak negeri, kapitan, pemancar, pengurusi majlis pengurusan komuniti kampung. Maknanya mereka-mereka ini yang akan sahkan dokumen yang difotokopi. Maknanya pelajar kena tengok lah. Kena cari mereka-mereka yang kita nyatakan itu. Dah. Kena sebelum nak bawa dokumen tu, kena tanya dululah mereka tu. Adakah mereka tu daripada kumpulan pengurusan, kumpulan A. Adakah mereka itu pengetua ke. Maknanya benda tu pelajar kena tahu. Sebelum nak bagi dokumen kita untuk disahkan, kena tahu pegawai itu adalah daripada mana. Dah kena tahu. Biasanya ketua kampung. Biasanya nak senang ketua kampung. Nak senang ketua kampung, pengetua sekolah, dah, guru besar sekolah. Itulah. Nak senang itu. Okey, maknanya benda ni penting. Pelajar kena tengok benda ni lah. Kena tengok. Untuk pengesahan, kena pegawai kumpulan A. Okey. Okey harapnya pelajar ambil tahulah benda ni. Nombor 4, ini adalah penampilan diri semasa pendaftaran kuliah tutorial amali, bengkel atau acara rasmi kolej. Maknanya pelajar kena baca lah. Baca. Nombor 5 pun pelajar boleh baca. Program pembangunan sasiah. Pelajar boleh baca. Okey, nombor 6 Nombor 6. Kemudahan. 6.1 asrama. Ni asrama disediakan bagi semua pelajar pada sesi pertama sahaja. Maknanya pada semester pertama sahaja. Asrama disediakan bagi semua pelajar pada semester pertama sahaja. Okey, bagi pelajar semester kedua dan seterusnya akan diberi kemudahan asrama bergantung kepada kekosongan penempatan. Dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh kolej lah. Maknanya sini pun pelajar kena tengok. Dah. Maknanya semester 1 kita sediakan asrama. Dah. Untuk semester 2 bergantung kepada kekosongan penempatan dan syarat-syarat lain yang telah ditetapkan oleh kolej. Maknanya pelajar kena tengoklah benda ni. Dah. Okey. 6.2 allowance sara hidup. Ini pun penting. Sebab pelajar kena tahu berapa allowance sara hidup dia masuk bulan-bulan tu. Dah. Kena tahulah. Okey, kena tengok. Kita sediakan jadual tu, maknanya pelajar tengoklah. Jadual bulan Januari hingga Disember. Amount allowance pelajar itu adalah tersebutlah. Maknanya itu yang kita bayar setiap bulan pada pelajar. Okey. Untuk KPM Indra Mahkota, kita hanya menggunakan akaun Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad. Bank rakyat sahaja. Untuk KPM Indra Mahkota, kita menggunakan Bank Rakyat sahaja.
allowance anda akan kita masukkan melalui bank rakyat sahaja. Maknanya semua pelajar wajib ada akaun bank rakyat. Wajib ada akaun bank rakyat. Kalau tak ada, kena bukalah. Sebab kita nak bayar allowance tu. Kalau tak ada, kena buka. Okey, seterusnya. Okey, ini take note untuk pelajar lepasan IEP. Untuk pelajar lepasan IEP. Untuk pelajar lepasan IEP tidak perlu membuka akaun simpanan baru. Sebab apa? Sebab dia sebelum ni dia dah buka dah akaun bank rakyat tersebut. Tak perlulah nak buka dua kali. Okey. Proses pemberian allowance mengambil masa sekurang-kurangnya 3 bulan pertama semasa semester 1. Okey, maknanya 3 bulan pertama semester 1 tu kita tengah proses lagi. Proses pemberian allowance tu tengah berjalan lagi, maknanya selama 3 bulan. Justeru ibu bapa atau penjaga disarankan untuk menyediakan wang saku pelajar dalam tempoh tersebut untuk perbelanjaan makan, minum dan lain-lain keperluan harian jika perlulah. Maknanya dalam tempoh 3 bulan tersebut, mak ayah kena sediakan wang saku dululah kepada anak-anak mereka, kepada pelajar-pelajar ni. Okey, 6.3 ni take note untuk pelajar Sabah, Sarawak dan Labuan. Pelajar yang layak mendapat bantuan allowance akan dibiayai tambang perjalanan udara pergi dan balik sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Maknanya sepanjang tempoh pengajian kita akan bagi allowance tambang penambangan lah kepada pelajar Sabah, Sarawak dan Labuan. Okey, seterusnya nombor 7 peraturan. Ini pelajar kena bacalah. Peraturan ni pelajar kena baca. 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 dan 7.5. Pelajar kena baca. Baca dan faham. Okey, saya nak kita tengok 7.4. Sekiranya pelajar menarik diri, berhenti atau diberhentikan dari meneruskan pengajian oleh kerana masalah akademik ataupun masalah disiplin, maka semua pembayaran yang telah dijelaskan oleh pelajar tidak akan dikembalikan. Okey, tidak akan dikembalikan. Dan di samping itu, pelajar juga dikehendaki membayar balik semua allowance sara hidup yang telah diterima daripada pihak MARA. Okey, pelajar kena take note. Maknanya jika menarik diri, berhenti, diberhentikan, segala bayaran daripada pelajar tidak akan dikembalikan dan segala allowance yang kita bagi kepada pelajar mesti dibayar balik kepada MARA. Kena bayar balik segala allowance yang kita bagi. Okey, jelas itu. Okey, nombor 8 penutup. Ini pelajar boleh baca lah. Boleh baca. Dan untuk ini adalah alamat kolej lah. Alamat kolej untuk Indra Mahkota. Alamat kolej adalah seperti berikutlah. Nombor phone dan laman web. Okey, untuk info-info dan segala maklumat terkini, pelajar boleh rujuk laman web MARA. Laman web KPM IM. Laman web KPM IM tu kita dah sediakan tu. Pelajar boleh rujuk lah. Nak tengok apa dalam tu, semuanya ada info-info penting lah. Okey. Okey, habis itu. Okey, seterusnya kita masuk kepada buku panduan pelajar, buku pendaftaran pelajar. Buku pendaftaran pelajar diploma. Senarai semak lah. Ni senarai semak lah. Maknanya bilangan 1 hingga 18 itu pelajar wajib ada. Bilangan 1 hingga 18 wajib ada. Wajib ada. Wajib ada. Okey. Nombor 14. Tengok nombor 14. 2 salinan selik keputusan lain-lain kelayakan jika ada, yang berkaitan sahaja. Maknanya
ada buat apa dah, ambil peperiksaan mengulang ke apa ke dah, ada matrik ke, boleh je sertakan dah. Jika tiada tak apa. Maknanya benda ni jika tiada tak apa. Nombor 14 jika tiada tak apa. Tak ada masalah. Okey. Okey 1 hingga 18 wajib ada Kena ada lah. Okey. Seterusnya ini adalah lampiran A. Surat pengakuan setuju terima tawaran. Maknanya surat ni pelajar sendiri kena isi Pelajar sendiri kena isi nama pelajar, nombor IC pelajar, alamat terkini pelajar dah. Ni pelajar kena isilah dan tanda tangan dan tarikh. Sambil-sambil isi tu kena baca lah, jangan main isi je dah. Kena baca 1 hingga 7 tu kena baca. Apa yang terkandung tu kena baca dah. Seterusnya lampiran B1. Borang permohonan pemeriksaan kesihatan untuk tawaran kemasukan ke Kolej Profesional MARA. Okey dah. Ini pelajar kena isi sebelum berjumpa pengamal perubatan berdaftar. Sebelum nak pergi jumpa doktor tu kena isi dululah nama penuh kita dah. Kalau kita tak isi, doktor tak tahulah nama penuh kita apa. Kena check gitu je dah. Maknanya kita kena isi. Isi apa yang kita tahu sahaja. Dah. Apa yang kita tahu sahaja kita isilah. Alamat, alamat mestilah kita tahu deh. Takkan kita tak tahu alamat kita dah. Alamat kena isi. Alamat semua-semua tu lah alamat kena isi. Okey. Maklumat waris ni kena tulis Kena isi lengkap. Kena isi lengkap. Apa yang awak tahu dan awak sedia maklum berkenaan soalan-soalan yang kita tanya kena isi lengkap lah. Dah. Okey. Seterusnya ini adalah maklumat kesihatan pemohon lah. Maknanya kena isi jujur. Kena bagi tahu secara jujur lah kamu ada kecederaan serius ke, alahan ke, lelah ke, darah tinggi ke, kena maklum secara jujur lah. Kalau ada, ya. Kalau tak ada, tidak. Itu sahaja. Dah. Kena jawab ya atau tidak. Dah. Ya atau tidak. Ini pun sama. Kalau ada kanser, bagi tahu ya ada kanser. Dah. Maknanya bilangan 1 hingga 32 kena nyatakan dah. Kena nyatakan ya ataupun tidak pasti. Kena nyatakan dah. Kena nyatakan. Okey. Yang seterusnya nombor 2 tu awak boleh isi. Nombor 3 pun sama. Okey. Yang bahagian C, pengakuan dan kebenaran. Okey, diisi sebelum berjumpa pengamal perubatan berdaftar. Maknanya sebelum nak jumpa pengamal perubatan tu, kena isi dulu benda ni dah. Kena tanda tangan pemohon. Pemohon ni siapa? Pemohon ni awak. Pemohon ni pelajar. Tanda tangan pemohon, tanda tangan pelajar, tanda tangan pelajar lah. Nama pelajar, nombor IC pelajar, tarikh awak tanda tangan tu bila dah. Dan pengakuan ibu atau bapa atau penjaga lah menyatakan maklumat ini betul. Apa yang awak bagi tahu dalam tahap kesihatan awak tu itu adalah betul. Maknanya pengakuan daripada ibu ayah sendirilah. Kalau awak ada sakit kanser, takkan ibu ayah awak tak tahu deh. Maknanya ibu ayah awak atau penjaga tahu berkenaan kesihatan awak deh. Maknanya kena pengakuan daripada ibu ayah awak dah. Okey, seterusnya pengakuan saksi. Saksi ni kena ada lah, maknanya kena ada. Okey, saya dengan ini mengesahkan maklumat kesihatan di bahagian B dan tanda tangan di bahagian C adalah benar. Adalah maklumat yang benar dan tanda tangan pemohon serta ibu bapa penjaga. Maknanya saksi kena tanda tangan sini. Saksi ni doktor pun boleh maknanya. Suruh doktor check balik bahagian B dan bahagian C awak tu jika dia apa dah? Mengesahkan boleh suruh dia cari saksi lah. Kena disahkan dah. Kena ada pengakuan saksi. Maknanya saksi kena tengok lah. Selain doktor pun tak apalah. Okey, seterusnya D. D ni di klinik tersebut lah. Maknanya dia check
cek lah tinggi awak, berat awak berapa dah. Pemeriksaan kesihatan, pemeriksaan telinga, abdomen. Ni semua klinik akan buat lah. Ini pun klinik akan buat. Klinik juga akan buat. Okey, untuk ujian makmal. Okey, ujian makmal ni untuk test urine lah. Urine test untuk gula dan albumin sahajalah. Dan ujian-ujian lain ni sekiranya difikirkan perlu oleh pengamal perubatan berdaftar. Jika doktor tu nak suruh awak test test lain lah selain dua ni, maknanya kena akur lah. Dah, kena akur lah. Okey, dan cok rasmi makmal yang menjalankan ujian lah. Cok rasmi makmal kesihatan tersebut lah. Dah. Okey, seterusnya ini adalah pengesahan pengamal perubatan berdaftar. Maknanya pengesahan daripada doktor itu sendirilah. Saya dengan ini mengakui bahawa saya telah memeriksa. Memeriksa siapa? Memeriksa awak lah. Memeriksa pelajar. Apa isi apa semua tu dah. Kena isi belaka dah. Maknanya doktor tu menyokong ataupun tidak menyokong, kita akan tengok sinilah. Dah. Maknanya doktor tersebut kena tanda tangan nama, nombor IC, jawatan, nombor pendaftaran MMC dia dan cok rasmi lah. Okey. Okey. Seterusnya ni untuk laporan B2. Laporan B2 ini adalah pengesahan penagihan dadah. Okey. Untuk makluman awak, untuk pengesahan penagihan dadah ini, klinik kesihatan tak buat urine tu. Test urine untuk dadah tu. Maknanya awak kena pergi ke klinik swasta. Klinik kesihatan kerajaan tak buat. Maknanya awak kena pergi ke klinik swasta untuk mengesahkan penagihan dadah. Jika ada, jika tiada, maknanya klinik swasta yang buat. Ambil yang biasa-biasa je dah. Yang test dadah biasa je dah. Tak perlu test dadah yang mahal-mahal, yang RM300 tu tak perlulah. Maknanya yang RM50, RM60 tu gitu je lah. Maknanya kita nak tahu pelajar itu mengambil dadah ataupun tidak. Maknanya klinik swasta akan membuat pengesahan penagihan dadah lah. Ini klinik swasta. Maknanya pelajar kena pergi kepada klinik swasta. Klinik swasta sahaja. Yang saya sedia maklum, klinik swasta sahaja yang buat. Klinik kesihatan kerajaan tak buat. Dah. Harap pelajar jelas Boleh Okey, dan sama juga doktor tersebut kena tanda tangan nama, nombor IC, jawatan, nombor pendaftaran MMC, tarikh dan cok rasmi doktor tersebutlah. Mengesahkan awak bebas daripada dadah. Dah. Okey. Ini adalah laporan status kecacatan. Ni tanda tangan pelajar dan tarikh. Dah, maknanya pelajar kena isi benda ni. Pelajar yang kena isi benda ni dah. Pelajar kena isi benda ni. Okey, surat kebenaran pembedahan dan perkhidmatan rawatan bius. Dah. Ini adalah ibu ayah awak kena isi kebenaran daripada ibu ayah awak dah. Adalah dengan ini saya ibu ke ayah ke penjaga ke kena isi benda ni dah. Okey. Tanda tangan ibu ayah, tarikh dan IC ibu ayah. Saksi, okey. Saksi ini adalah macam tadilah, macam saya bagi tahu tadi lah, awak tengok perhatian tadi. Maknanya pengetua ke, guru besar ke, penghulu ke, ini boleh menjadi saksi lah. Seterusnya, kebenaran untuk menyertai aktiviti co-curriculum. Dah. Maknanya kebenaran mak ayah awak pun perlu untuk awak menyertai aktiviti co-curriculum lah. Ini pun sama, tanda tangan ibu ayah dan nombor IC ibu ayah lah, yang mana yang berkenaan lah. Okey. Seterusnya, ini laporan penjamin. Okey lah. Laporan penjamin. Kena baca biar faham lah. Kena baca bagi faham. Kena faham baca. Jangan awak tulis je. Saya seperti mana yang bertulis di bawah mengesahkan kesanggupan saya menjadi penjamin kepada encik atau cik. Maknanya nak jadi penjamin kepada siapa? Kepada awak lah, pelajar deh. Dan di bawah ini diturunkan maklumat peribadi saya. Maklumat peribadi ni siapa? Penjamin lah. Nah.
Maklumat peribadi ini penjamin. Dan saya mengakui dan mengesahkan bahawa maklumat yang disebutkan di atas adalah keterangan yang benar. Tanda tangan penjamin dan tarikh penjamin tanda tangan. Okey, hak bawah ni ramai pelajar tak baca. Hak bawah ni penting dah. Ruangan ini hendaklah diisi oleh pegawai kerajaan, kumpulan pengurusan dan profesional. Kumpulan A. Pengetua, guru besar, guru penolong kanan, penggawa, penghulu, pemancar, ketua kaum, ketua adat, ketua anak negeri, pengurusi majlis pengurusan komuniti kampung yang mana ada hubungan dengan penjamin. Dah. Yang mana ada hubungan dengan penjamin. Maknanya yang mengenali penjamin. Dah. Yang mengenali penjamin. Dah. Okey. Saya dengan ini mengesahkan bahawa keterangan yang diberikan oleh penjamin iaitu maknanya nama penjamin lah, bukan nama awak, bukan nama pelajar, nama penjamin. Seperti di atas adalah benar. Maknanya pegawai yang berikut kena tanda tangan, tarikh dan cok rasmi pegawai berikutlah. Dah. Harap pelajar baca sehingga habis. Baca sampai habis dan faham sebelum isi benda ni lah. Kena baca sampai habis dan faham. Okey. Seterusnya ini adalah maklumat personal pelajar lah. Maklumat personal pelajar. Okey, sila lekatkan gambar foto di sini. Maknanya gambar awak kena lekatkan di sini. Dah. Kena lekatkan di situ. Kena tampal gambar awak tu dah. Kena tampal. Dan isi dengan full, isi penuh lah. Nama awak, alamat rumah, alamat email, nombor phone, nombor IC. Kena isi full, kena penuhkan. Sama juga macam ayah awak, mak awak dah. Kena isi full, kena isi penuh. Nama ayah awak apa, pekerjaan ayah awak, gaji berapa, nama alamat syarikat ayah awak mana. Dah, kena maklum, kena tulis biar jelas, kena lengkap. Jangan tulis nama je, tak boleh gitu. Awak kena tulis penuh, kena isi penuh. Dah. Ini pun sama, kena isi penuh. Kena isi penuh. Dah. Okey, ini pun sama. Ini pun sama. Dah, kena isi penuh. Kena tulis penuh dah. Jangan ada yang tertinggal pun maklumat awak tu. Dah. Okey, seterusnya kita ada sediakan borang akuan pengesahan pendapatan dah. Borang akuan pengesahan pendapatan untuk dilengkapkan bagi ibu bapa atau penjaga yang tidak mempunyai penyata gaji atau penyata pencen. Yang mana-mana ibu ayah tu yang kerja sendiri, dia boleh guna borang ni. Yang mana-mana ibu ayah tu kerja sendiri, dia boleh guna borang ni. Ataupun borang yang disediakan oleh ketua kampung ke, penggawa ke dah. Adalah borang-borang pengesahan pendapatan daripada mereka tu. Dah. Maknanya kena ada pengesahan pendapatan. Jika tak ada slip gaji, penyata pencen tu boleh isi yang ni lah. Okey dah. Okey, isi macam biasa, isi. Dan yang benar adalah nama ni lah, nama pemilik borang akuan ni lah, siapa dah. Dan disahkan oleh pegawai-pegawai ni lah, pegawai-pegawai yang kita nyatakan tadi lah. Pegawai-pegawai profesional, guru besar, pengetua, ketua kampung, penghulu, penggawa. Mereka-mereka itulah yang akan disahkan oleh. Maknanya disahkan benda ni adalah benar. Okey. Seterusnya, okey, ni perhatian sekali lagi. Minta perhatian sekali lagi pelajar. Pelajar tidak akan dibenarkan mendaftar jika tiada dokumen asal dan salinan fotokopi yang telah disahkan. Dah. Yang telah disahkan. Maknanya salinan fotokopi yang akan pelajar hantar kepada kita tu kena disahkan. Dah. Disahkan oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang kita nyatakan di situ dah. Maknanya pelajar kena baca, jangan baca sekerak dah. Kena baca sehingga habis, barulah pelajar faham. Barulah faham dah tu apa yang kita nak dah. Barulah faham. Sebab pelajar kita dah bagi detail dah pada pelajar. Okey, seterusnya
Okey, ini adalah panduan mengisi dokumen perjanjian. Ini penting. Ini penting. Harap pelajar ambil maklum dah ni. Take note take note. Ni penting. Perjanjian penting. Dah, perjanjian antara pelajar dengan mara adalah penting dah. Okey, nombor 1. Setiap pelajar yang ditawarkan adalah dikehendaki mengisi dan menandatangani 3 salinan dokumen perjanjian. Okey, ingat 3 salinan dokumen perjanjian. Okey. 3 salinan dokumen perjanjian. Yang kedua, dokumen perjanjian hendaklah diisi dengan berhati-hati dan cermat dengan tulisan yang jelas menggunakan pen dakwat atau bolpen hitam atau biru sahaja. Maknanya kalau pelajar guna hitam, hitamlah semua. Kalau guna biru, birulah semua. Selain warna hitam dan biru, kita tidak benarkan. Maknanya hitam dan biru sahaja. Hitam dan biru sahaja. Dah. Selain salinan karbon atau dakwat selain daripada hitam dan biru atau tulisan bertindih atau berulang overlapping tidak dibenarkan. Dah. Jangan ada tulisan berulang lah, maknanya tidak dibenarkan. Dah. Okey. Nombor 3, lengkapkan maklumat dengan menggunakan huruf besar. Maknanya setiap maklumat pelajar tu kena tulis dengan huruf besar dah. Huruf besar. Kena tulis dengan huruf besar. Kena baca. Sebelum nak isi tu kena baca benda ni dulu dah. Sebelum nak isi kena baca benda ni dahulu. Okey. Yang keempat, jangan dipadamkan tetapi potong pada perkataan yang salah. Okey, 1. B. Tulis maklumat yang betul di sebelah perkataan yang telah dipotong dan pelajar dan penjamin perlu menurunkan tanda tangan ringkas di bahagian atas kesalahan tersebut. Ni pun kena take note. Maknanya jika pelajar salah tulis nama penjamin, maknanya kena potong dan pelajar dan penjamin kena tanda tangan ringkas di atas kesalahan tersebut. So kena be careful lah, kena careful, kena tulis baik-baik. Kena sebelum nak tulis tu kena check dulu nama dia apa, ada huruf double ke apa ke. Kena check betul-betul. Sebelum nak tulis tu kena check betul-betul dah. Okey, 5. Sekiranya dokumen perjanjian tidak dipenuhi dengan sempurna mengikut peraturan atau kaedah yang ditetapkan, pembayaran allowance akan digantung sehingga diperbetulkan semua dengan sempurna. Ini pelajar kena take note. Kena take note. Bukan pelajar seorang je kena take note. Ibu ayah kena take note. Penjamin kena take note. Dah. Kena ambil tahu benda ni. Takut nanti sampai satu masa apabila pelajar post kepada kita dokumen perjanjian tu dan pihak kita cek tidak lulus di bahagian kita akan minta pelajar buat balik dan allowance pembayaran akan digantung. Dah. Maknanya kena maklum benda ni. Jangan sampai nanti apabila kita gantung, mak ayah call, penjamin call tanya kenapa allowance pelajar ini gantung, yang lain tak gantung. Dah. Maknanya pelajar itu sendiri yang buat silap lah. Dan kita kalau ada pembetulan kesalahan apa semua, kita akan maklum kepada pelajar itu sendirilah. Dah. Okey. Maknanya kena be careful. Dah. Okey, 6. Stem hasil bernilai RM10 hendaklah dibeli bagi setiap dokumen perjanjian. Maknanya kita ada 3 salinan perjanjian. Maknanya satu salinan RM10. Okey, 3 salinan RM30 lah. Maknanya setiap satu tu RM10 lah. Setiap satu RM10. Maknanya untuk matikan stem ni di LHDN. Bukan apa, Suruhanjaya Sumpah kau bukan. Maknanya untuk matikan stem adalah di LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Maknanya pelajar kena matikan stem di situ. Okey. Yang ketujuh, syarat-syarat yang membolehkan seorang menjadi penjamin. Syarat-syarat untuk seorang menjadi penjamin. Warga negara Malaysia, berpendapatan tetap
tidak kurang RM500 sebulan. RM500 sebulan bagi pegawai kerajaan ataupun swasta. Maknanya tak kisahlah dia kerja apa, kita nak pendapatan RM500 ke atas. RM500 dan ke atas. Maknanya tak boleh kurang daripada RM500. Kalau RM400, tak boleh jadi penjamin dah. Maknanya RM500 boleh jadi penjamin dan RM500 ke atas lagi boleh jadi penjamin dah. Umur tidak melebihi 50 tahun. Seorang penjamin dibenarkan menjamin 2 orang pelajar sahaja pada satu masa. Maknanya setiap pelajar tu, setiap penjamin tu boleh menjamin 2 orang pelajar pada satu masa. Dah. Maknanya jika ibu ayah tu anak dia 2 orang dah belajar dan seorang lagi nak masuk belajar, maknanya yang seorang lagi tu tidak boleh dia untuk jadi penjamin lah. Dia kena cari orang lain untuk jadi penjamin. Dah. Okey. Ibu atau bapa tiada hak umur. Ini penting. Maknanya ibu atau bapa kandung tiada hak umur dah. Maknanya ibu atau bapa awak tiada hak umur lah. Umur 80 ke 70 ke, tiada hak umur dah. Asalkan pendapatan 500 dan ke atas. Dah. Kalau umur 80 tak ada pendapatan, tak boleh nak jadi penjamin juga dah. Maknanya pendapatan 500 dan ke atas. Okey. Pegawai MARA tidak dibenarkan menjadi penjamin kepada pelajar kecuali anak sendiri. Okey dah. Pegawai MARA tidak dibenarkan menjadi penjamin kepada pelajar kecuali anak sendiri. Nombor 8, saksi. Okey, saksi pentinglah. Saksi penting. Saksi bagi pelajar dan penjamin hendaklah terdiri daripada pegawai-pegawai seperti berikut. A. Seorang saksi boleh menjadi saksi kepada pelajar dan penjamin. B. Syarat-syarat untuk menjadi penjamin warga negara Malaysia berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan mempunyai taraf dan memegang mana-mana satu jawatan berikut. Ahli Dewan Negara, Ahli Dewan Rakyat, Ahli Dewan Undangan Negeri, Jaksa Pendamai, Penghulu atau Penggawa, Ketua Kampung, Kaki Tangan Kerajaan, Kumpulan Pengurusan dan Profesional. Kumpulan A. Dah. Maknanya biasa penghulu lah. Biasa pelajar bagi pada penghulu, bagi pada pengetua, bagi pada guru besar sekolah dulu deh. Maknanya kena mereka-mereka yang telah kita nyatakan lah. Jangan kepada yang selain daripada mereka-mereka tersebut ni lah. Dah. Okey, si saksi hendaklah menandatangani serta menurunkan butir-butir diri, nama, nombor kad pengenalan dan cok rasmi jawatan serta jabatan mereka pada ruangan yang telah disediakan. Maknanya kena tulis nama dan nombor kad pengenalan dia dah. Maknanya pegawai tersebut kena tulis nama dan nombor kad pengenalan dah. Berserta cok rasmi jawatan. Dah, cok rasmi jawatan. Okey. Maknanya panduan ni pelajar kena 1 hingga 8 pelajar kena faham. Kena faham dah. Kena faham, kena baca biar faham. Okey Seterusnya. Okey, ini adalah contoh dokumen perjanjian dah. Maknanya pelajar kena isilah. Perjanjian antara nama pelajar. Nama pelajar. Anda kena tulis nama pelajar lah. Dan Majlis Amanah Rakyat dan nama penjamin. Nama penjamin lah. Dan tarikh matikan stamp. Bila tarikh pelajar matikan stamp tersebut. Okey. Seterusnya ini contoh untuk pelajar tanda tangan lah. Pelajar tanda tangan. Di hadapan ini adalah saksi. Saksi kena tulis nama dia, nombor IC dia dan cok jawatan dia dah. Dan tanda tangan. Okey. Disempurnakan ditandatangani dan diserahkan oleh MARA bagi pihak Majlis Amanah Rakyat. Ini pelajar tinggal dah. Nanti pihak KPM akan uruskan benda ni dah. Okey, di hadapan ditandatangani oleh penjamin. Mana penjamin tanda tangan sahaja. Di hadapan ini saksi. Dah. Saksi kena tulis lah. Macam tadilah. Macam saksi pelajar tadilah. Dah. Beri nama, nombor IC, cok jawatan dia dah. Dan tanda tangan dia dah. Okey.
Seterusnya, ini adalah butir-butiran yang pelajar kena tulis lah. Tarikh perjanjian. Bila? Bila tarikh pelajar matikan stem? Kena tulis lah. 2 hari bulan 11, 2020. Gitu lah. Nama dan alamat pelajar kena tulis. Nama dan alamat penjami kena tulis. Program tersebut isikan nama program seperti dalam surat tawaran. Maknanya kena isi nama program seperti dalam surat tawaran. Institusi tersebut isikan nama institusi seperti dalam surat tawaran. Seperti dalam surat tawaran. Tempoh tersebut isikan tempoh pengajian seperti dalam surat tawaran. Maknanya dalam surat tawaran tu ketiga-tiga perkara ni kita dah maklum. Sebab tu awal-awal dulu saya suruh pelajar tengok program apa, di mana, dan tempoh belajar berapa lama tempoh pengajian tu. Maknanya di situ kita dah sediakan. Maknanya pelajar kena isi berdasarkan surat tawaran. Okey. Okey, seterusnya. Ini adalah perjanjian. Maknanya pelajar kena peringlah benda ni. Perjanjian. Ini adalah perjanjian yang full. Yang ni contoh. Jangan silap pula. Yang ni contoh. Yang kita nak adalah yang ni. Yang ni yang full. Ini muka hadapan. Maknanya mati stem di atas sebelah kanan. Di atas sebelah kanan. Maknanya pergi kepada lembaga hasil, kata nak mati stem di atas sebelah kanan. Bahagian atas sebelah kanan. Perjanjian pengajian antara nama pelajar dan Majlis Amanah Rakyat dan nama penjamin. Kena tengok contoh tadi . Ni kena print. Kena print. Ini pun kena print. Ini adalah detail perjanjian lah. Detail perjanjian ni kena print. Dan kena baca. Kena baca perjanjian. Maknanya perkara A, B 1 hingga 12 kena print. Kena print. Okey, ini yang tadi. Maknanya ni kena print. Ini pun yang tadi. Okey dah. Okey, untuk perjanjian ni. Saya nak pelajar print 1 page. Setiap page ni 1. Jangan buat double sided. Jangan buat double side. Kena setiap 1 page. Maknanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya ada 8 page. Maknanya pelajar kena print 8 page. Okey. Maknanya maklumat ini, perjanjian ini adalah penting bagi pelajar dan KPM dan MARA itu sendirilah. Penting untuk kita . 3 salinan . Kena ingatlah 3 salinan. Okey, pelajar dengar baik-baik . Untuk penjamin selain daripada ibu ayah. Penjamin selain daripada ibu ayah. Penjamin selain daripada ibu bapa. Pelajar mesti sediakan slip gaji penjamin tersebut dan IC penjamin tersebut. Contoh penjamin itu adalah abang kamu. Abang kamu . Dan kita nak slip gaji abang kamu dan IC abang kamu. Dan disahkan benar benda tu . Kena disahkan benar. Itu sahaja untuk taklimat petang ni. Saya harap pelajar faham dan dapat sediakan benda ni dengan lengkap lah. Sebab kita harap dengan lengkap lah supaya proses seterusnya berjalan dengan lancar . Okey. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey .